Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anda yang bersama dengan kami dalam ruangan Selekta untuk hari ini, hari Selasa 2 Oktober 2018 bersamaan dengan 22 Muharram tahun Hijrah 1440 Hijrah. Hari ini saya Fiza temani anda insya-Allah menerusi segmen Selekta sehingga 9 malam nanti. Dan seperti biasa untuk petang hari Selasa, ruangan kekeluargaan, kita akan bersama dengan Dr. Hafizah Mustaqim yang merupakan doktor dari Klinik Perdana Cawangan Islah Kota Baru. Dan Dr. Hafizah juga merupakan pakar motivasi Kelab Keluarga Islah dan ahli lembaga pengurusan Rumah Raudah Sakinah Kelantan. Kita nak bersama dengan Dr. Hafizah, dekat-dekat nama kita. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi. DJ Fiza. Itulah. Selamat berkenalan pada Selamat ini. berkenalan juga untuk Ustazah. Kali pertama kita bersua di Ruang Udara Kelantan FM. Ya, selamat berkenalan. Sebenarnya Ustazah, kita nak cuit sikit lah daripada topik kita hari ini. Saya memang dah lama nak kenal dengan Ustazah. Alhamdulillah. Dengan doktor. Alhamdulillah. Saya hari pun ni juga. Tuah saya juga dapat kenal dengan Fiza. Okey, sama-sama bertuah lah ya, doktor. InsyaAllah. Okey, dan hari ni dalam ruangan kekeluargaan, doktor akan bawakan kisah ataupun kongsikan berkenaan dengan anak amanah Allah. Dan hari ni kita akan doktor akan berkongsi tentang tips didik anak prasekolah. Okey, sebenarnya sekarang ni doktor banyak cabarannya. Cabaran untuk besarkan anak-anak, kan? Terutama yang 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun ni lah, kita rasa macam sebagai ibu bapa kita rasa macam stres. Tekanan dihadapi oleh mak ayah. Macam mana kita nak corak anak kita supaya dapat dididik seperti mak ayah kita didik kita. Cabarannya sangat berbeza dengan mak ayah kita dulu. Betul sangat tu. Jadi untuk mukadimahnya silakan doktor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan pendengar, DJ Fiza, penerbit, Haji Kak Ni, adik-adik, kakak-kakak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala kurniaannya. Kita mengucapkan selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat baginda. Jadi alhamdulillah ya, petang ni memang kita berjumpa di ruangan udara Kelantan FM dan membincangkan topik kita anak amanah Allah. Dan menjawab soalan Fiza tadi, mudah ke tidak mendidik anak ni? Sebenarnya saya jawab dengan cerita lah. Satu cerita ni, ada seorang pemuda. Masa tu dia tak kahwin lagi. Dia tengok seorang anak ni ditampar dan dimaki hamun oleh bapanya dekat salah satu supermarket lah masa tu. Dan dalam hati dia tu, dia berjanji. Dia kata nanti tak kasar lagu tu dengan anak tu. Niat dia dia kelih tu, dia nampak dah selalu tak jadi lagu tu. Lepas tu masa berlalu dan akhirnya dia berkahwin dan Allah bagi dia anak 2 orang. Ni anak prasekolah lah ni. So 9 tahun gitu, so lagi 5 tahun ataupun 4 tahun, 5 tahun gitu. Amat lincah dan aktif. Dan masa tu dekat supermarket macam yang tu juga, dia buat ragam lah. Dia bergaduh sama sendiri, berani jawab, nasihat sedia tak dengar. Jadi akhirnya dalam suasana diri dia tu, masa tu dia bau kelik. Penat lah. Ya, dalam keadaan lagu tu. Dan dirinya marah dan terlalu emosi, dia pun angkat tangan dan tear anak dia. Dan anak tu sebab tak ajin kena tear kan, terkebir-kebir melihat dirinya dipukul oleh ayah dia tersebut. Dan dia pun nyesal lah. Sebab dia janji dia tak usah buat lagu tu. Jadi apa sebenarnya yang terjadi? Jadi dalam keadaan sedar dan rasional, mana tak letih, tak gapo, otak kita ni sebenarnya boleh memikir dan tahu bahawa perbuatan mukul tu tak molek dan tak ada kebaikan pun untuk anak tersebut. Tapi dalam keadaan tertekan sedemikian rupa, sebenarnya otak kita ni akan pergi kepada minda bawah sedar. Dan minda bawah sedar ni sebenarnya terisi di tahap awal kehidupan, 0 hingga 7 tahun. Jadi kalau pemuda tadi ya, dalam keadaan kalau asalnya ya masuk dalam software dalam tu, program tu adalah dididik dengan baik, emaknya memahami, ayah memahami,
maka dia boleh kontrol. Tapi kalau dalam keadaan dia dulu juga dididik dengan dipukul, dikerasi, maka itu akan menguasai minda bawah sedar dia. Itu yang berlaku kat pemuda tadi itulah sebenarnya kan. Dan sebenarnya macam Fiza juga, saya juga pernah mengalami keadaan macam tu. Geredok orang macam jadi tak khabar. Itu sebab kita kan? Kena ke. Dalam keadaan itu biasanya dia akan otak bawah sedar kita akan menguasai kita. Dan sebenarnya kesedaran ini amat penting sebab itulah yang akan menyebabkan kita ni kenal diri kita. Itu sebab minggu lepas dalam mendidik anak prasekolah ni yang pertama kena mula dengan diri kita sendiri. Ubah cara pandangan kita, kena tengok anak 0 hingga 7 tahun ni amat penting. Inilah waktu keemasan. Kita mesti untukkan masa berkualiti kita dengan dia. Dan menariknya, inilah yang disebutkan oleh Dr. Bruce Lipton. Dia ni pengkaji minda bawah sedar ni. Dan dia kata apa yang berlaku kat kita ni, Fiza, saya pun Fiza, nama kita sama. Sebenarnya 90% apa yang berlaku pada orang dewasa dikuasai oleh apa yang masuk kat dia 0 hingga 7 tahun. Dan pengetahuan ni amat menakutkan sebenarnya kalau kita tahu. Kerana ketika ini anak Fiza tadi bawah 7 tahun tu, minda dia ketika itu berfungsi pada tahap dia panggil gelombang rendah dia panggil. Gelombang tu kalau kita boleh catat dia macam kita buat ECG kat jantung, ECG kat otak, kita akan tengok gelombang tu bernama theta. Dan theta ni adalah gelombang yang mana ketika ini kalau kita masuk benda dia akan masuk selalu. Dia macam orang hipnosis. Kajian dengan pasal hipnosis, kata suara perendah kecek. Jadi anak-anak ketika ini dengan dia punya gelombang otak setara tu, dia akan mudah meresap apa sahaja yang dia tengok, apa sahaja yang dia dengar, dan apa sahaja yang dia rasa. Dan ini bila ibu bapa macam kita ni, Fiza, tahu amat takut ke apa kita nak kecek sebab itu melekat pada anak kita. Jadi dia kata inilah yang berlaku. Maknanya apa yang berlaku pada orang dewasa 95% bergantung kepada apa awak masuk pada 0 hingga 7 tahun. Hak tu dia kata ada orang, contoh dia lahir daripada keluarga miskin. Kalau tak berbuat sesuatu dia akan terus miskin. Orang lahir daripada keluarga kaya, tak buat sesuatu pun akan kaya sebab dia melihat, dia mendengar, dia merasa apa yang macam kalau orang miskin persekitaran dia tu yang menentukan. Jadi apa jadi kat kita ni? Dan ini sebenarnya berkait sangat dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dalam surah As-Sajdah. Kita baca sokmo tu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma sawwahu wa nafakha fihi mir ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah sebut kemudian dia menyempurnakan kejadian dia, meniupkan roh dan kemudian mengurniakan kepada kamu pendengaran, penglihatan serta hati. Amat sedikit kamu bersyukur. So ayat ni sebenarnya cerita tentang kejadian kita lah. Lepas Allah jadikan kita, kemudian tiupkan roh, kemudian disebut next yang Allah jadikan pendengaran, penglihatan, kemudian hati. Jadi bagi ibu bapa macam kita ni, Fiza, amat penting tahu step ni. Sebab 0-7 tahun kita sebut prasekolah ni amat penting. Sebab anak kita, otak dia, sel dia ada dah, tapi tak bersambung lagi. 1 tahun 1 trilion, 2 tahun 2 trilion, tapi tak sambung. Dia bersambung biasanya pada tahap 7 tahun. 7 tahun ni lah baru otak mikir. Nampak tak? Jadi Dr. Bruce Lipton ni royak, dia kata sebelum boleh mikir, dia bergantung kepada gapok dalam otak tu lah. Maksud dia kalau macam komputer baru beli kan, tak ada program, tak boleh guna komputer tu. Jadi kita boleh bayang lagu tu lah. Jadi amat penting untuk kita memastikan program hok masuk dalam otak anak kita tu program hok molek-molek belaka. Positif grade A belaka. Tak boleh program hok kecek uduh, merendah-rendahkan anak kita. Semua tu akan menjadi jadi harga diri dia lah semula-semula. Orang tanya, lagu mana kalau saya buruk tu? Hok dalam otak saya tak tahu kalimat lain kecuali kalimat huduh. Muka hak tu hak saya dengar contohnya kan, dia panggil anak dia dengar marimu, contoh kan, tidak ada panggilan sayang sebab tak aja dengar. Jadi dia kata sebenarnya boleh dipelajari. Ini tu utama untuk ibu bapa. Pertama kita kena kenal lah kita ni pakai software gapo dalam otak kita. Betul. Okay. Kena kenal dulu lah. Baru kita boleh sama ada guna software molek sedia ada ataupun kita ubah.
Jadi kenal pasti dulu gapok kita ni dulu daripada sudut gaya keibubapaan kita lagu mana. Adakah mak kita dulu memang penyayang, kecek molek, panggil dengan ucapan sayang, ataupun kita memang mangsa dengar benda-benda kasar dan sebagainya. Kalau lagu tu kita kena masuk program baru. Program baru ni kena belajarlah dengan pengulangan. Macam contoh kita nak belajar ketut. Tidak hanya dengan belajar satu hari tu pandai. Kita kena ulang. Dan cara nak ulang tu adalah kita kena pasti. Kalau lah hari ni kita rasa kita ni kurang bahagia, serabut perut, serabut otak, maka bangun pagi tu niat malam lagi, aku mahu gembira, aku mahu bahagia. Oyak berterusan sampai akhirnya benda tu jadi kita punya macam tabiat dah kita. Boleh ke doktor? Ni sampai orang kata fake it till you get it. Berlakon dulu sampai boleh. Cuba dulu. Tera dulu. Maknanya macam contoh ada di antara kita ni yang tengah dalam perjalanan balik dalam kereta ni kena royak. Maknanya kalau kita serabut lah dengan kerja kita tadi, banyak KJL pun okey, tak apa, dalam kereta ni kena tarik nafas panjang. Sampai rumah nanti tarik nafas panjang. Segala benda dalam office tu tinggal kat luar. Masuk tu penuh dengan senyuman. Terus tengok anak kita panggil dulu. Itu maknanya kita program kepala otak kita. Okey, nombor 2. Ni 2 je lah hari ni kita sebelum kita nanti ada buka talian kan. InsyaAllah. Jadi silakanlah yang nak bertanya soalan. Betul. Strategi pertama, mula dengan diri sendiri. Kenal pasti program apa yang ada dalam otak kita. Kalau boleh offload dulu, buai dulu gapok program tak molek, masuk program hok molek-molek. Jadi alhamdulillah, antara benda kita kena buat, dengarlah tiap Selasa petang ni sekurang-kurangnya kita dapat input yang baru. Nombor 2, strateginya untuk bawah 7 tahun lah prasekolah ni adalah dengan kita mempelajari sedikit sebanyak tahap-tahap perkembangan anak-anak kita ni. Sebab orang yang tak ada apa-apa tak boleh nak bagi apa-apa. Otak dia kosong, dia hanya tahu gapo yang maknanya daripada kecil dulu, maka kalau dia tak ada apa-apa, dia susah nak bagi apa-apa. Jadi umur dan perkembangan, ilmu perkembangan anak-anak ini amat penting, tuan-tuan dan puan-puan, yang mana kita boleh ringkaskan kepada 3 bahagian lah. Orang pecahkan 0-6 bulan, 6 hingga 18, 18 hingga 3 tahun, 3 hingga 6, 6 hingga 12 dan seterusnya. Tapi hari ini untuk memudahkan kita letak 0 hingga 2 tahun dulu. Yang mana 0 hingga 2 tahun ini, terutama 6 bulan pertama adalah dia panggil fasa anak ni berfikir ataupun merasa boleh tak dia percaya orang sekeliling dia. Ini fasa, dalam bahasa lain adalah disebutkan fasa kita membina kelekatan anak tu terhadap kita sebagai penjaga dia. Ataupun orang Kelantan panggil attachment. Ni dia panggil kelekatan seseorang kepada yang menjaga dia. Makin dia rasa selamat orang sekeliling dia, maka anak itu akan berkembang dengan lebih baik, tuan-tuan dan puan-puan. Hak tu penting kita tahu bahawa anak ni dia lahir tadi macam kain putih. Dalam hadis tu macam kain putih, dia tak reti ke sekarang pun. Tetapi kalaulah dia diberi jagaan yang baik daripada sudut kecil-kecil makan, pakai, tempat tinggal dia, dia masa tu diberikan dididik dengan penuh kasih sayang, maka anak itu akan dia panggil jeleket lah dengan mak dia, attach dengan mak dia, dan dia berasa selamat. Dan ini amat penting untuk kita tahu, sebab tak guna marah baby. Betul tak? Kita marah dia tiok contohnya. Tak guna, sebab dia memang bukan fasa berfikir. Jadi kita lah sebagai ibu dan bapa, penjaga dia, kena tahu dia tiok ni keh ke apa, keh lapar ke, keh basah ke, napkin dia ke. Dan saya alhamdulillah, saya ada 5 cucu, Fiza. Alhamdulillah. Dan ada beberapa cucu saya ni masa kecil mudah bona. Tiok, malek, memang mencabar ada di antaranya. Tetapi saya boleh menjadi saksi bahawa sekiranya ibu bapa dan penjaganya sobar, boleh sobar tahap dia tiok tak tahu tu, tiok tak berhenti tu, agak letih, so bawa gitu, maknanya so lagi pergi contohnya, maka insya-Allah tak sampai 2 tahun menjadi kanak-kanak yang comel, boleh senyum, boleh dah bunyi sorok. Ni amat penting. So kita bayangkan kenapa ada kes-kes yang baby kena kocok, sebab
penjaga dia tak ada rasa kasih tu. Dewasa ni menyusuh dia. Ni tak boleh. Sebagai penjaga, sebagai ibu dan bapa, kita kena ada penuh rasa kasih sayang. Hak tu keperluan utama ataupun sifat utama bagi seorang penjaga untuk anak bawah 7 tahun adalah mesti ada penuh kasih sayang. Sayang dia tu perlu penuh. Dia kena tengok anak dia nak jadi ke apa nanti. Kalau dia nak jadikan anak dia seorang ustaz, seorang yang boleh menghafal Quran, mana sabar nak marah daripada kecil. Tak, kita mesti bina sifat dia positif dia tu. Cuma yang nak royak tak apa, biar anak kita tiok. Sebab dia kena tahu, macam baby, bagi dia tiok mata supaya dia tahu, oh kalau dia lapar ke, kalau ada benda, dia boleh menyuarakan sesuatu. Sebab kalau tok dia tiok ambil, dia tak tahu. Ataupun biar menangis lama, itu pun tidak bagus untuk seorang baby. Saya nampak ada soalan tu. Okey, kita ambil soalan. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa ni? Pak Ni berbuku. Pak Ni. Ya. Okey, Pak Ni, silakan bersama dengan doktor. Assalamualaikum, doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ni. Alhamdulillah. Ya. Soalannya. Masalah anak-anak dia ketua. Masalah anak-anak sebelum dia pun besar, sebelum anak beranak dia ulang kenek 4 kali sehari pada 2 kali sehari itu ada. Berapa lama nak tanya nya didik ke anak-anak ni lama 2-nya ada ke? Orang tua kita ni diaku kepada anak. Ada ke? Okey. Boleh. Kita jawab Kita jawab insya-Allah. Masalahnya kita tak bawa pergi balas pak ngajar pak kau kita tak tahu dalam masa 7 tahun. Pandai. Saya apa benda esok Zani takut dia tu dipu balik kata bapa ayo tidak. Awak pak ngajar tu awak tak tahu lah ni ikut main telefon ke apa itu dah gitu. Ya, betul. 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 Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih pada Pak Ni. Soalan yang bagus pada petang-petang ni, dan saya ingin jawab dengan satu kisah. Kisah seorang ketika zaman Khalifah Umar Al-Khattab, seorang bapa membawa anak dia kepada jumpa Khalifah Umar dan kata, anak aku ni dahaka, adalah sesuatu yang dia buat. Anak tak dengar kata, ayah dia nak marah, mari kita jumpa Khalifah, mu ni dahaka kat aku. Dan ketika berjumpa dengan Khalifah, anak tu bertanya, ada tak hak seorang anak terhadap ayah dia? Jadi Umar berkata, ya, hak seorang anak ayah kena bagi kepada anak adalah, yang pertama dia kena cari molek kepada anak tersebut, maknanya ibu yang beriman. Yang kedua, dia kena beri nama yang baik. Yang ketiga, dia kena ajar dia Quran. Tadilah bawa pergi balasah tadi kan. Dan anak tu kata, ayahku tak buat ke apa, tak bagi hak aku. Dia bagi ibuku seorang hamba majusi yang sembah api. Dan dia beri nama aku ni Jo'o ni maksud lipas, nama odoh lah. Dan yang ketiga, dia tak pernah ajar aku satu pun ayat daripada Al-Quran. Jadi Umar berpaling dekat ayah tu dan kata, engkau telah dahaka kepada anakmu sebelum anakmu dahaka kepadamu. Jadi menunjukkan peranan lah, peranan ibu dan bapa. Cuma itulah petang ni kita kalau boleh nak cari yang positif. Yang penting menyedari keadaan kita sekarang. Dan Alhamdulillah, mudah-mudahan kita minta Allah bagi kita ni hati yang jernih, yang bersih, supaya kita, maknanya tak ada istilah terlalu lewat lah. Tak kira pun anak tu umur berapa pun, kalau kita ni mahu mendekati dia, maka insya-Allah Allah akan bantu kita dalam konteks tersebut. Okey. Dan rasanya dah terjawab lah soalan daripada Pak Ni tu. Kita ambil pemanggilan seterusnya, Doktor. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ni? Ni Pak Cik Pa Doktor. Pak Cik Pa ya. Okey, silakan bersama dengan Doktor. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, Cik Pa. Saya nak tanya, apakah panduan atau petua-petua yang diajar oleh Rasulullah untuk mendidik anak-anak agar menjadi anak yang soleh? Okey. Itu saja. Okey, terima kasih kepada soalan yang bertanya. Tentulah Allah Subhanahu Wa Taala menghantar kita memberikan kita, menurunkan kita Al-Quran sebagai kalam dia, panduan direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian Allah tak tinggal kita. Dia hantar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia serupa kita, nak tunjuk kita jalan macam mana nak
menjalani kehidupan yang selamat di dunia ini. Jadi antara perkara ya, tentunya Rasulullah adalah qudwah kepada kita, contoh yang terbaik kepada kita untuk kita dalam mendidik anak. Dan antara perkara yang Rasulullah, teknik yang Rasulullah buat adalah dengan menunjukkan contoh tauladan, ya. Maknanya ibu dan bapa perlu menjadi contoh teladan. Apa pun maknanya dia, yang pertama sekali tentunya kita nak Rasulullah SAW mengajar kepada kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nombor satu. Ya. Macam mana cara nak kenal tu adalah yang pertama dengan menunjukkan contoh teladan lah. Ya. Kedua dengan memberi nasihat. Bagaimana Rasulullah SAW satu ketika berkata kepada Abdullah ibn Abbas. Masa tu Rasulullah berjalan dengan dia tu naik kenderaan ketika itu keldai lah. Dan dia berkata kepada Ibnu Abbas, dia kata ihfazillah yahfazka. Ya, jagalah Allah, nescaya Allah akan jagamu. Maknanya beri nasihat. Jadi Rasulullah mengajar kepada kita direct bahawa kita memang satu bina hubungan dululah. Takkan mungkin kita boleh ajar anak kita tanpa bina hubungan. Jadi bila dah bina hubungan, maka direct ajar kepada anak kita, jagalah Allah. Sebab orang yang kemudian sambungan daripada hadis tersebut adalah Rasulullah kata, kalau orang satu dunia nak buat pengkhianat kepada kita, nak buat jahat kepada kita, tapi kalau Allah tak izin, maka tak akan jadi. Ini mengajar kepada, maknanya kita ajar kepada anak kita, satu, kenal Allah. Yang kedua adalah sentiasa yakin bahawa tak ada benda yang berlaku atas dunia ini kecuali Allah izin. Dan yang ketiganya adalah Rasulullah bukan saja bercakap, tapi mengajar anak kita supaya melazimi, ya, supaya solat. Kalau yang lelaki mesti solat dekat masjid, yang perempuan solat awal waktu. Mewujudkan satu perasaan ataupun satu suasana beribadah dalam rumah kita. Itu tiga tips lah bagi saya. Banyak lagi, ya. Tentunya Rasulullah ajar ibu bapa ni kena penyabar, tak boleh marah, kena lemah lembut. Itu semua memudahkan untuk anak kita. Jangan keras, muka anak ni baru nak berlatih lah. Jadi kita tak boleh nak harap dia tu perfect macam kita, contohnya kan. Tak boleh harap yang dia tu boleh berfikir macam kita. Saya boleh sambung ke? Boleh. Ya, sementara maknanya daripada sudut tadi 0 hingga 2 tahun tadi. Jadi poin saya adalah bila kita sabar, boleh sabar dengan dia apa pun, sebab kita tak boleh pilih anak kita macam mana. Ada anak yang memang tenang aja, baby kita panggil tenang. Ada yang memang mudah berona. Yang penting kita boleh sabar dengan ujian Allah bagi dekat kita. Jadi contoh dapat anak yang berona tadi, boleh urut, boleh peluk dia, boleh cakap dengan dia, tak payah doktor, tak apa. Sebab ini fasa downloading. Kan dia dengar je. Jadi mimik muka kita, apa yang kita cakap dengan dia, intonasi suara kita. Cuba bayangkan kalau bukan saja ibu yang buat, ayah pun balik tu kecek dengan anak kita. Dan insya-Allah saya jumpa dah ni bapa-bapa juga menjadi bapa-bapa yang terlibat sama, tidak kata tengok sama-sama dulu menjaga. Dulu dia terlibat juga tapi macam jauh-jauh kan. Tengok je. Tengok saja. Anak pun jauh je. Tapi Len ni alhamdulillah bila dia tahu bahawa kepentingan untuk ada juga kelekatan dengan bapa, maka bapa-bapa pun, jadi sebab bila bapa-bapa tahu, dia nak gerak. Betul tak? Tak ada masa dengan kawan. Dia tak ada. Adalah masa dia tu, tapi tidak nak malas. Sebab dia tahu anak dia juga memerlukan satu perhatian. Jadi secara kesimpulan untuk 0 hingga 2 tahun ini, tuan-tuan dan puan-puan, inilah masa untuk memastikan bahawa anak kita tu besar, dia rasa dia tu selamat dengan kita. Betul tak? Itu yang pertama. Dan keduanya, masa ni lah nak bagi kasih tu. Kalau saya boleh bayangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, dia panggil ada satu peraturan V. Kalau kita ambil kita punya jari ni, letak tengah. Jari kita buat V dan letak jari kita tengah pula. Dan di situlah kalau kita tengok anak yang kecil tu, dia kena penuh dengan sayur tu sampai penuh. Penuh dengan sayur. Makin dia membesar, kalau kita tengok V tu makin ada renggang kan. V yang tepi-tepi tu adalah dia punya batas-batas peraturan. Maknanya makin besar. Kalau kecil ni penuh dengan sayur, nanti besar peraturan tu dia kau ada
sebab anak ni makin besar dia nak bebas. Tapi kalau tak ada pengaturan, dia bebas tak ada pengaturan, berat adalah. Ini yang kita jumpa kadang-kadang anak yang bermasalah apabila ibu dan bapa tidak boleh memberikan peraturan yang bagus. Jadi anak sampai 2 tahun ini adalah fasa dia ni tahu diri dia tu adalah seorang individu. Jadi fasa ni dia nak menegakkan keberadaannya. Aku ni ada, aku ni orang. Selaku individu, tidak hanya dilihat superbagai dan sebagainya. Jadi saya nak pesan kepada ibu dan bapa, jangan cepat label anak kita jahat. Jangan cepat label anak kita hyperaktif degil. Ni semua saya dengar ni. Betul. Sebab dia doa ibu. Jadi kalau memang dia buah, contoh 2 tahun dia dah start nak meneroka, jangan panggil. Kita kata anak aku aktif, alhamdulillah. Tak payah sebut hyperaktif, sebab hyperaktif ni penyakit. Jadi itu yang penting, sebab dia macam doa. Jadi contohlah dia satu tahap tu, Fiza, dia akan buat dia makan tu kan, dia asyik jatuhkan sudu. Kita angkat dia jatuh itu sebenarnya balik, fasa perkembangan dia. Jadi kalaulah kita boleh bawa adik jatuhkan sudu, dia buat juga, kita pula jatuhkan sudu, dia akan jadi terkejut. Ini contohlah perkara yang boleh dibuat oleh ibu bapa. Yang penting kita jangan stres sangat tadi. Kita buat je, relax. Memang kadang-kadang terutama orang yang pembersih tu, dia rasa serabut lah masa tu. Betul. Tapi kita boleh relax sikit. InsyaAllah mudah-mudahan anak kita jadi molek. Tadi ada, tapi lepas tu I think terputus kan. Okey. Jadi itu 0 hingga 2 tahun. Kemudian 2 hingga 4 tahun, kalau boleh bayang anak kita pakai topi Ultraman. Inilah masa dia meneroka. Masa ni lah imajinasi dia kuat. Itu yang nak terbang. Cuma kita lah kena pastikan persekitaran anak kita tu selamat. Jangan dia terbang tempat yang tak selamat. Cumanya bila meneroka fizikal ni, kalau kita tengok tadi 0 hingga 7 tahun adalah fasa dia download, kita jangan terlalu menghambat dia punya imajinasi tu. Ikut macam contoh adik main ke apa, kalau dulu gak main macam kalau ada kat pasir-pasir, dia buat main masak-masak contohnya. Tak tahu ni agaknya budak-budak tak main dah. Tapi saya galakkan ibu-ibu dan bapa-bapa bawa anak kita pergi Taman Tengku Anis. Kalau tak main air tu, main kat pasir-pasir tu bagus dah. Okey. Untuk perkembangan dia. Yes. Okey, kita ambil pemanggil seterusnya, Doktor. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Siapa ni? Ni kawan Kamariah dari Fatimah. Okey, Kak Weh. Ya, Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Kak Weh. Alhamdulillah, saya sihat. Alhamdulillah, syukurlah tu. Okay. Selalunya kita baca dalam majalah apa, dia kata gini, sebagai ibu bapa perlu digedas dalam soal aurat dan batasan-batasan pergaulan untuk kita membimbing pula anak-anak sejak usia kecil mereka. Jadi dia kata sini, batas pergaulan masa saudara mara. Apakah batas pergaulan saudara mara tu, Doktor? Okey, terima kasih. Saya akan jawab ya, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Wan kerana membawa kita kepada satu isu atau topik yang amat penting. Kerana minggu lepas kita dah sebut mengikut pakar motivasi keluarga ya, Syekh Dr. Abdullah Nasir Ulwan dalam bukunya Pendidikan Anak-anak menyebutkan didik anak ni start daripada pendidikan kenal Tuhan, pendidikan emosi rohani, pendidikan ibadah. Dan Dr. Abdullah Nasir Ulwan meletakkan pendidikan seksualiti ni antara yang penting, bab yang penting. Jadi dia bukan pasal buat hubungan kelamin sahaja, tapi sebelum itu ada tata cara nak didik tu, antaranya adalah penentuan batas-batas aurat. Jadi bertahap lah. Dia bertahap. Kalau ikut kita, tahap dia nak belajar wuduk tu 7 tahun kan. Kena perkenal dah. Sebab di situlah ada batas wuduk ya, anggota wuduk, apa yang perkara yang membatalkan wuduk, termasuk bukan saja keluar angin luar depan dan belakang, tetapi juga apa hadas besar, hadas kecil. Itu sebenarnya adalah permulaan kepada memperkenalkan anak kita tentang aurat solat dan juga batas-batas pergaulan. Jadi bagi saya tentunya daripada awal lah
untuk kita didik anak kita bahawa kita selaku orang Islam ada tata cara berpakaian, ya. Kena didik. Mungkin taklah sampai strict sangat bagi saya. Kecil-kecil tu sampai tudung tu mungkin kena bertahap lah. Kita ajar dia pakai tudung, lepas tu dia buka tudung, tak apa, ya. Sebab kita tak nak juga dia terlalu terkongkong di waktu kecil. Sampai besar toksik dah langsung. Kita kena imbang lah daripada sudut itu. Jadi daripada sudut ini, batas-batas ini kepada orang yang kita tak boleh nak dedah aurat ni, bertahap tu kita kena royak lah. Dan tentunya nanti saya akan bentangkan lagi ketika kita membincangkan tentang anak 7 tahun ke atas. Tapi secara asasnya adalah orang yang kita tak boleh nak kahwin, kita boleh kahwin tu adalah batas aurat yang kita tak boleh nak dedahkan. Dan selain daripada batas aurat, kita juga kena didik anak kita adab meminta izin. Ya, ini disebutkan dalam Al-Quran, di mana Allah mengingatkan kita untuk ajar anak kita minta izin nak masuk bilik kita tu. Dalam 3 masa tu kena minta izin. Iaitu selepas maknanya selepas subuh, maknanya waktu subuh, waktu tengah hari, dan selepas isyak. Kalau kita fikirkan, inilah waktu-waktu di mana kita dan suami kadang-kadang waktu panas kak nak buka pakaian dalam bilik dan sebagainya. Anak tu nak masuk kena ajar. Tak boleh main masuk je bilik mak ayah. Kita kena ketuk pintu dahulu, minta izin untuk masuk. Cuma hari ni saya amat risau, dia tak payah masuk bilik mak ayah dia. Kan nak tengok perkara yang tak sepatutnya dia tengok. Ni handphone ni. Kita nanti akan ada satu sesi saya akan untukkan untuk bincang tentang handphone. Tapi anak Puan Wan, Kamaria dan ibu bapa di luar sana, berjagalah dengan phone kita. Walaupun kita tak bagi anak kita, bila kita letak tu anak kita akan tengok. Saya tahu, cucu saya tahulah. Dia punya tak payah ajar, dia akan klik, dia akan cari butang YouTube. Jadi itu bahaya. Ni lagi kita kena boyak, terutama anak lelaki yang mana dia punya tertarik kepada visual tu amat tinggi. Kena royak dia. Dalam ni phone ni banyak benda baik, tapi banyak juga benda tak molek. Royak terus-terang kat dia. Ada Tino tak pakai baju dalam ni. Jadi kalau nak apa itu mama tak bagi tengok ni, tak molek. Sebab dia akan memberi kesan kepada otak kita. Tahukah kita, Fiza, sekali anak kita tengok benda tak molek, ni pasal aurat kan, kita disuruh tunduk pandangan. Kerana sekali dia tengok benda tak molek dalam secara visual ke dalam handphone kita, kesan kepada otak dia adalah seolah-olah dia accident kereta. Otak dia terkocok lagu tu. Jadi terima kasih kepada soalan yang ditanyakan. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya untuk kita melihat seluruh aspek pendidikan anak-anak, ya. Jadi ada lagi soalan? Ada lagi. Teruskan. Betul. Seorang lagi. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ni? Saya Hamidah. Cik Hamidah, Puan Hamidah. Ya. Silakan bersama dengan doktor. Ya. Doktor. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Dah. Gini tu. Saya katalah budak-budak ni kita katalah kena mandi ke, budak ke, 5 tahun yang tahu ke main media tu selanja lah deh. Masalah dia kata keluar-luar kita kata pakailah seluar ko ataupun kain bubuk kita rasa lah malu. Kata tak malu apa? Kata tak malu, tak apalah, tak malu ke mak, tak malu ke mak. Nak malu kat orang lain. Itu kan orang Cina, orang jatuh pun bisa ajar malu juga. Tapi banyak-banyak kenya ibu bapa ni sampai ke 13 tahun ke jatuh-jatuh dia tak malu dah tu. Dia dah pakai pelanjang bogel masuk dalam bilik, tak pakai tubik gitu tu budak jatuh kan dah. Orang Cina dia kata kena kemelah kita ke dari besar agak yang ada naik dah lah kita retina ni. Betul. Kita kata gitu. Tapi jenis mak ni kita ajar gitu tu memang dia telanjang juga sama besar. Bagaimana tu betul? Dengar dia. Terima kasih kepada Puan Hamidah antara yang memanggil kita dan bertanya soalan yang saya rasa juga amat penting tentang kepekaan ibu bapa. Tadi kan yang kecil dia rasa ala kecil lagi. Ni sampai ke 12, 13, 14 tahun. Jadi itu pentingnya kita menyedari perkembangan anak kita. Tadi 2 hingga 4 tahun. Sebenarnya dia awal prasekolah tadi, ya, awal sekolah 4 hingga 6 tahun. Masa tu dia meneroka intelek dia. Kalau 2 hingga 4 tahun meneroka fizikal. Nak panjat, nak lompat, semua nak tahu, nak gali cacing. Kita cuma kena menyediakan
proses tersebut supaya perasaan ingin tahu dia terpenuh. Kalau kita tak asyik belakang, contohnya anak kita asyik bagi handphone, iPad saja, dia tak akan meneroka. Tak berkembang. Itu sebab hari ini kita dapati bukan orang Islam yang meneroka, orang lain. Sebab kita mungkin perlu mendedahkan lagi lah anak kita. Pada 4 hingga 6 tahun dia akan meneroka intelek dia akan mahu lebih tahu lagi. Dan masa ni lah bagi Kak Dah, dia sebenarnya mencari identiti dia tu. Dia macam mula kenal, aku ni jatuh, oh ada kawan Tina. Nampak tak? Dan masa ni lah dia sebenarnya secara tabi'i timbul perasaan malu tu. Cuma di sinilah peranan ibu dan bapa memberikan peraturan, ya. Sebab macam tadi, ya, 2 hingga 4 tahun kan dia nak buah lah kita panggil, kan. So kita kena bagi peraturan ataupun peraturan yang jelas supaya dia tahu, oh kalau nak manjat boleh, nanti Umi bawa pergi dekat Taman Tengku Anis sebab di sana selamat tempat panjat. Rumah ni tak selamat kalau jatuh, Kak, bok kena semin dan sebagainya. So kita kena jelaskan, bukan hanya dengan mengatakan oh tak boleh. Dan bila sampai kepada peringkat tadi prasekolah, di mana eksplorasi tentang diri dia berlaku, maka di sinilah, ya, kita ibu bapa perlu menyampaikan peraturan-peraturan. Macam tadilah, contoh kalau kita bawa lah Taman Tengku Anis tu, ada kan main air tu, kita boleh mana nak boleh telanjang gini, tak malu kat orang. Jadi dengan sendirinya dia tahu dah. Jadi mungkin kalau dulu Kak mandi dekat tepi kolah, dulu kan karang air tu, situlah. Jadi maknanya kita memang kena royak dah dulu. Kalau dulu ada orang kembar, keperatung, dah ni dah. Sebab kita mandi dalam bilik air. Jadi mungkin pengalaman-pengalaman, kita mengajar melalui pengalaman. Bawa dia punjuk contoh pergi dekat swimming pool ataupun mandi patah, Kak. Oh, takkan masa abang nak mandi telanjang masa tu. Jadi di situlah kita menerapkan peraturan-peraturan yang jelas. Jadi bagi saya, Puan Hamidah, inilah kepentingan untuk kita berkongsi. Inilah bahan bicara. Contoh kita bukan saja membawang tapi inilah bual bicara yang boleh kita buat bila kita pergi jumpa jiran-jiran. Topik-topik seperti ini untuk bertukar-tukar fikiran bagaimana, terutama zaman hari ini. Dan hari ini cabarannya begitu besar sebab anak kita akan tengok benda yang tak sepatutnya dia tengok. Kalau dulu tak ada ruang, orang kena pergi tempat-tempat, you know, pusat-pusat yang tertentu untuk buat benda ni. Ni duduk dekat genggaman kita. Dan saya paling sedih kalau kita membiarkan anak kita melihat sama ada handphone ataupun video game. Ya, saya amat terkejut apabila dalam video game, walaupun video game itu adalah ditujukan untuk kanak-kanak, tetapi pakaian kartun dalam video game itu juga memberi kesan, terutama anak kita yang lelaki, dalam sudut otak dia. Jadi terima kasih kerana membangkitkanlah isu ini, supaya insya-Allah kita tahu, ya, tadi 2 hingga 4 tahun adalah tahap anak tersebut meneroka daripada sudut fizikal dia. Dan masa ni dia sebenarnya nak cuba buat sendiri. Contohnya kancing baju. Betul tak? Cuma bila dia mula-mula tak menasabar, dia pandai belaka, kan. Jadi nak kancing baju saja akan ambil masa lamalah. Jadi ibu dan bapa kena ada sifat sabar yang panjang. Sebab mudah, ke kita kan lorak nak gigi je. Biar Umi buat. Biar Umi buat tu, Kak, kita sebenarnya sedang membunuh perasaan, sekat dah dia punya perasaan tu. Jadi bagi saya mungkin bolehlah wayak, okey, sebab ini Umi nak pergi kerja, kita lambat, Umi pakaikan. Tapi petang nanti Umi akan tunggu setengah jam, adik pakai sendiri. Jadi Fiza, mungkin memang perlulah sama ada kita kena bagi juga ruang anak kita pilih baju dia sendiri. Sebab ada juga cara untuk kita bina harga diri anak tu bermula daripada ketika tadilah 2, 3, 4, 5 tahun ni. Antaranya adalah supaya dia boleh memilih dan buat keputusan. Tapi ada orang kata dia pilih tak comel, doktor huduh. Kadang-kadang memang macam tu. Tak apa. Contoh dia betul-betul pilihan dia. Kita kata okey, mama nak warna merah, tapi ikutlah nak warna merah ke apa. Dia pilih memang betul-betul. Bila pakar tengok Allah lainnya dia darab benar. So kita masa tu tak payahlah, itulah mama royak, tak usah dengar. Tak payah royak gitu. Tak apa, adik pilih, kan. Lain kali kita pandailah pilih hok comel sikit. Jadi ini memberi peluang kat dia buat
kesilapan dan diterima buat kesilapan tu, bukan dengan merendah-rendahkan dia. Terutama ibu kita lah, kita nak cepat, kita berasa nak biar dia tu perfect. Tapi nak boleh dia perfect nanti, Fiza, kita kena izinkan dia melalui proses pembelajaran yang menyakitkan ini. Bayangkan kalau dia tak pernah naik basikal, lagu mana orang nak naik basikal, nak pandai kak? Kena rebah. Cuma dia kena ada aturan. Naik basikal ni kalau kat jalan dah besar sikit, kena ada aturan. Saya amat sedih kerana orang kita daripada sudut adat-adat jalan raya amat lagi rendah. Potong queue, derah, tak pakai keledar, tak pakai tali keledar, tak pakai topi keledar. Dan ini semua kalau kita bayangkan adalah perkara-perkara yang perlu dididik oleh ibu dan bapa di tahap awal lagi pendidikan dia kan. Jadi kalau saya nak sebut satu lagi dalam mendidik anak bawah 7 tahun ni, anak ni dia akan melalui fasa macam tadi 2 hingga 4 tahun adalah fasa untuk dia meneroka fizikal dia. Ya. Kemudian dalam pada tu, sebelum dia pergi masuk sekolah tu, sebenarnya dia dah start fikir dah. Bila start fikir ni, ya, kita kena boleh royak dah dia menjelaskan sesuatu. Contoh dapat anak yang 3 tahun kan, tak apa-apa reti lagi. Dia pegang kucing kak, dia cerak kucing tu sampai tarik ekor. Jadi masa tu lah agaknya kita kena ada masa untuk duduk sekali dengan anak dan royak. Kucing tu takut kalau buat gitu, picit yang kuat tu. Mari Umi tunjukkan lagu mana nak buat supaya kucing tu kita boleh belai dia. Nampak tak? So setiap perkara tu kena diberitahu. Barulah dia ni tidak sepak kucing. Betul ke? Ada jenis-jenis nak nyepak gak? Lagu tu lah. Jadi tentunya terutama peraturan lah, peraturan kat contohnya makan, ya. Dia kan nak try makan sendiri. Bila makan sendiri kak, sepah lah kan. So ibu-ibu kena kreatif, letak kain luah-luah bawah tu supaya anak kita belajar daripada sudut ni. Sama juga dengan lepas pampers. Kita dapati ada yang sampai 5-6, mungkin tak 5 tahun dah, 4 tahun masih pakai pampers. Sedangkan keupayaan untuk anak tu kontrol dia punya pundi kencing ni boleh terbina 1 hingga 2 tahun dah. Tapi kita kena latih. Cuma rumah kita tidak lantar jaring lah. Kalau lantar jaring tu mudah sikit. Jadi di sinilah peranan ibu dan bapa untuk peka. Contoh macam ada, saya tahu orang yang ambil cuti lah kalau dia tahu dia nak latih anak dia off pampers. Jimat pun jimat kan. Ni sampai 4 tahun 5 tahun pakai pampers lagi bukan dia kan. Sayang tua dah tu. Dah tak muak dah dia punya tu. Jadi samalah juga dengan berlatih berjalan, berlatih berlari, serupalah juga dengan kemahiran-kemahiran yang lain, termasuklah mendidik anak untuk mendisiplinkan diri dia kan. Sangkut towel, itu dah start lah prasekolah, awal sekolah tu, yang mana dia mahu menjadi seorang yang ada punya diri dia sendiri tu. Itu perlu dididik, ya Fiza. Jadi dalam hal ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita kan nak anak kita tu mempunyai ciri-ciri yang boleh saing dengan orang. Contohnya nak suruh dia kongsi, nak suruh dia pandai gaul dengan orang. Tapi dia tak akan boleh kongsi selagi dia tak rasa bahawa dia ada punya pemilikan. Saya bagi contoh. Okay. Adik dia lahir, dia 3 tahun. Adik lahir, ya. Adik besar dia 3 tahun lebih, adik dia setahun lebih kan. Jadi masa tu kita mestilah nak dia kongsi, betul tak? Jadi kita pun kata paksa, kongsi dengan adik. Sedangkan dia belum belajar lagi. Ni 3 tahun dia tak baru tahap nak fikir. So biasanya saya menasihatkan kepada ibu-ibu untuk kata kepada anak yang umur 3 tahun ni, ini abang punya mainan. Ni hok abang dah, ni hok abang. Walaupun adik lahir, ini hok abang. Ni abang punya, ni abang punya. Abang nombor 1 sokmo ni. Sebab dia nombor 1, adik dia nombor 2 lah kan. Lepas tu baru tanya, nak tak pinjam kat adik?
Kita bagi dia buat pilihan, bagi dia mikir. Gak mana ada orang nak main sore. Betul juga. Betul tak? So bagi peluang dia dulu. Dan biasanya anak tu, Fiza, dia akan melalui fasa tersebut, lepas tu dia nak kongsi. Cuma dia nak boleh kongsi tu ambil masa lah, kejap rebut, kejap tu. Cuma itulah kreativiti ibu dan bapa tersebut lah untuk alih perhatian. Contohnya kalau dua orang tu berebut gak, bagi time out bila sampai 10. Itu teknik-teknik supaya anak tersebut boleh melalui fasa tersebut. Sebab dia sakit hati juga, mungkin dia rasa tu dia punya terutama anak 2 tahun 3 tahun tu, dia hak dia kelih tu hak dia lah, tak kira orang lain pun hak dia juga. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, terutama anak kita prasekolah, ini masa dia meneroka intelek dia, otak dia, perasaan ingin tahu tu akan bertambah. Dia kenal diri dia, mungkin kalau dia perempuan ada orang lelaki, dan dia sedang sebenarnya membina kreativiti, dan dia panggil satu lagi adalah intuisi. Intuisi ni ilham. Contohnya kita nampak benda, kita rasa apa nak buat. Jadi kalau kita ibu bapa masa ni buat belaka untuk anak dia, anak tu akan hilang perasaan ilham untuk mengetahui apa yang akan berlaku tu. Jadi penting untuk ibu dan bapa menyediakan persekitaran untuk anak ni sebelum pergi sekolah tu lagi, supaya nanti bila dia pergi sekolah, insya-Allah dia kuranglah bermasalah. Saya ceritakan ada satu kisah ni, kisah sedih juga. Seorang anak ni dia masuk prasekolah lah, belum tadika hot 9 tahun tu, dan dia dapati amat bermasalah kat sekolah. Dia tak boleh gaul dengan orang, asyik nak katuk orang. Dan kaunselor ataupun guru tersebut dia mengambil keputusan untuk pergi ke rumah orang tu. Dan rupanya budak ni duduk kat rumah jauh kampung situ, memang tak ada main ni. Susah benar lah. Dan ketika itu dia kata tengah dia kecek dengan mak dia, muka tak ada main ni kak. Dia masa tu dia orang kecek ni kat meja makan, dekatlah dengan lemari tempat sipir kakak-kakak dapur ni. Jadi mata anak tu pun tak ada main dia langsung. Jadi dia pun pergi dekat ambil buka lemari, ambil lah kakak dapur tu buat main ni. Dan mak tu akan bangun, jekoh dia. Tutup pintu lemari tu dengan begitu kuat. Jadi guru tersebut mengambil kesimpulan bahawa itu sebab anak tu berona. Sebab perkembangan dia terbantut. Dia disekat tadi. Tak ada peluang untuk dia meluahkan rasa. Jadi penting sebenarnya ilmu-ilmu seperti ini supaya anak ni insya-Allah ibu bapa yang pertamanya pada tahap ni jangan cepat-cepat nak hukum lah. Sebab otak dia tak kembal lagi. Cuma ada, takkan tak boleh nak hukum. Maka pakar-pakar mengatakan bahawa antara hukuman yang boleh diberikan kepada anak seperti ini, ataupun cara nak luruskan dia adalah, kalau dia berona kak, mungkin dah 3-4 tahun boleh, ataupun 5-6 tahun boleh kata, kalau tak dengar duduk kat sudut, dia panggil time out kan. Asingkan dia sekejap. Itu sudah menjadi cukup. Jadi berapa lama nak asingkan tu doktor? Ikut umur. Ikut umur 3 tahun 3 minit, 4 tahun 4 minit, 5 tahun 5 minit. Tengoklah kesesuaian dan sebagainya. Dan sebenarnya ada teknik dia panggil teknik tanpa jeritan. Sebab kita kadang bila nak disiplinkan anak ni, mulalah suara kita pun jadi derah. Antaranya adalah dengan cara untuk kita menjelaskan kepada anak tu dia ada pilihan. Sebab kita nak makan sekali ni, sebab peraturan dalam rumah kita, bila makan semua orang kena duduk kat meja. Tak boleh makan duduk kat TV, tak boleh. Kena duduk tepat. Semua orang kena makan. Jadi kita pun boleh buat. Dia galik nak main, contoh ni anak yang dah besar sikit, maka kita kata sama ada Umi tutup TV. Kalau Umi tutup TV tak boleh tengok, seharian ni tak boleh tengok. Ataupun adik boleh tutup dan nanti boleh kita makan sama-sama. Tapi kena buat lah. Kalau kita dah buat peraturan gitu, jangan mentah ada peraturan, lepas tu tak ada. Maka kisah. Itu pun dia akan menjadi sesuatu yang dia tak kisahkan. Jadi insya-Allah akhirnya untuk hari ni
bila kita dah tahu tahap-tahap perkembangan anak-anak kita ni, Fiza, maka kita pergi pula macam mana pendekatan pendidikan anak ni. Ya. Kalau ikut Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin, ada 5 cara macam mana ibu bapa ni boleh menggunakan teknik untuk mendidik anak ni. Yang mana yang pertama sekali diletak atas sekali adalah dengan cara kita memberi role model yang baik. Kuduah lah. Nak suruh anak semaya, kita kena semaya. Ya, betul. Nak suruh anak baca Quran, kita kena kita baca Quran dulu. Ya, sebab apa yang anak tu akan turut apa dia tadi meniru kan. Ya, dia akan tengok buat apa yang dia buat kan. Yang kedua adalah dengan melihat dan meniru lah. Tadi kita jadi contoh. Yang kedua, anak tu adalah dengan melihat dan meniru kita. Jadi sungguh-sungguhlah kalau kita rasa ada anak tu, kita kata anak kita tu memang tak berapa minat nak belajar, kita lah kena pegang buku kat rumah tu, supaya anak tu akan tiru kita. Yang ketiga adalah dengan kelaziman dan kebiasaan. Di maknanya kalau nak suruh semayang, kita kena lazimkan dia semaya, kena turut dia. Saya sampai sekarang pun akan cek anak saya tu solat ke tak, walaupun duduk jauh. Ini sebab saya kita tu lah. Yang keempat adalah dengan menasihati dia. Kalau tengok nasihat tu, last kali lecture lah ni nasihat ni. Dan yang kelimanya adalah dengan menghukum. Ini sebenarnya bawah 7 tahun tak adalah istilah menghukum ni. Ya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan kita mengetahui tahap-tahap didikan anak-anak kita ni, Wani, tahap-tahap perkembangan dia ni, mudah-mudahan kita boleh menjadi tadilah sebagaimana ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam soalan tadi tu, kita boleh jadi sabar, kita boleh jadi lemah lembut, tidak keras, kita boleh curahkan segala kasih sayang kita kepada anak kita. Kita boleh pemudah kepada anak kita dan boleh menasihati dia dengan penuh kasih sayang. So saya rasa itu untuk tips kita pada kali ini. Pada kali ini. Tapi betul lah Ustazah, doktor. Sebab saya pun selalu panggil anak saya sayang. Jadi yang sulung pun dia akan panggil adik dia sayang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So ini buktilah tu, bahawa saya pula dapat sayang tu daripada mak saya. Tapi banyak lagi lah sebenarnya saya kena belajar dengan doktor sendiri. Macam mana sebab banyak lah kot kan. Minggu depan lah kot kita nak bertanya lagi banyak soalan dengan doktor sendiri. Dan kita dah di penghujung sebenarnya doktor untuk petang ini. InsyaAllah lah jumpa lagi. Mungkin ada kata-kata terakhir daripada doktor untuk penutup. Okey. So alhamdulillah, saya hari ini sebenarnya pakai ribbon pink. Nampak kan? Sempena dengan sempena dengan bulan ni adalah bulan kesedaran kanser payudara. Sepanjang bulan Oktober ni. InsyaAllah nanti saya akan ceritakan akhir bulan ni kita akan ada satu program di USM tentang program kesedaran kanser payudara ni. Jadi kita tahu bila cakap pasal keluarga, bukan saja kita cakap benda-benda yang yang maknanya dia yang indah-indah saja. Ada kalanya kita juga diuji dengan pelbagai ujian, termasuklah penyakit-penyakit. Jadi marilah kita menjadi orang yang juga sedar, dan sebab akhirnya matlamat pendidikan kita adalah supaya kita semua reunion di syurga. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang bahawa makna dia lah dan orang-orang yang beriman yang diturut oleh zuriat keturunannya dengan keadaan beriman, kami hubungkan zuriat keturunannya itu dengan mereka dalam syurga. Jadi insyaAllah mudah-mudahan yang baik datang daripada Allah, tak baik semata-mata daripada saya. Sehingga kita berjumpa di lain kali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi bersama dengan Dr. Hafizah Mustaqim yang merupakan doktor di Klinik Perdana Cawangan Islah Kota Baru dan merupakan juga pakar motivasi Kelab Keluarga Islah dan ahli Lembaga Pengurusan Rumah Raudah Sakinah Kelantan. Dan insyaAllah kita jumpa lagi doktor pada minggu hadapan. Dan sebagai panduan kita bersama muslimin dan juga muslimat, maksudnya azan maghrib hari ini tepat jam 7.04 malam bagi zon 1 Negeri Kelantan, manakala zon 2 Negeri Kelantan 7.06 malam, dan untuk zon Besut dan juga Setiu Terengganu 7.02 malam.